Assalamualaikum dan juga selamat tengah hari kepada doktor dan juga rakan. Pada hari ini saya akan membawa pembincangan tajuk yang ke-10 iaitu menjelaskan kaedah pengurusan disiplin sekolah yang betul. Saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama sekali adalah diri saya sendiri iaitu Muhammad Tarmizi bin Rosli, dan seterusnya adalah saudari Ayuni Najwa binti Zamri, dan seterusnya adalah Nurul Ashikin Husna binti Mat Zain. Baiklah, fokus pembincangan kami adalah berasaskan undang-undang. Yang pertama adalah Ordinans Pelajaran 1957 iaitu yang merupakan peraturan-peraturan disiplin sekolah. Seterusnya adalah Perkeliling Ikhtisas Perguruan Disiplin, dan seterusnya adalah Panduan Pengurusan Disiplin KPM, JPN dan juga PPD, dan seterusnya adalah Undang-Undang dan Peraturan Sekolah. Menurut Kamus Dewan, disiplin merujuk kepada latihan pemikiran dan juga kelakuan supaya boleh mengawal diri sendiri dan patuh pada tata tertib. Manakala, menurut laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1997 telah menjelaskan bahawa disiplin bermakna kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu tertib, menghormati hak orang lain serta mengamalkan tingkah laku yang baik dan tidak mengganggu kepentingan orang lain. Pengurusan disiplin adalah satu aspek yang penting bagi mewujudkan suasana yang kondusif dalam pembelajaran dan juga pengajaran. Oleh itu, pengurusan disiplin yang baik akan dapat mengurangkan kes-kes salah laku disiplin pelajar dan juga dapat melahirkan individu yang seimbang dari segi jasmani dan juga rohani. Pada dasarnya, pengurusan disiplin di sekolah adalah tertakluk kepada Kementerian Pelajaran Malaysia dengan berasaskan Ordinans Pelajaran 1957, peraturan-peraturan disiplin dan juga surat-surat perkeliling ikhtisas. Pertama kali kita akan lihat pada Ordinans Pelajaran 1957 iaitu Peraturan-Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1957. Baiklah, peraturan pertama. Peraturan ini bolehlah dinamakan sebagai Peraturan-Peraturan Pelajar Disiplin Sekolah 1959 dan hendaklah dipakai bagi semua sekolah daripada sekolah yang dikecualikan daripada peraturan di bawah Seksyen 114 dalam kurungan 2 iaitu Ordinans dan Sekolah Gaya Pos. Peraturan 2 pula pada Ordinans telah merujuk dalam peraturan-peraturan ini melainkan jika kandungan ayatnya menghendaki makna lain, iaitu peraturan 2 menekankan pihak berkuasa pelantik artinya adalah orang badan yang bertanggungjawab pada masa itu bagi melantik mana-mana orang untuk menjadi guru besar sekolah. Seterusnya adalah pendaftar besar, artinya adalah pendaftar besar sekolah-sekolah yang dilantik di bawah Seksyen 57 dalam kurungan 1 Ordinans. Seterusnya, pendaftar di sini bermaksud pendaftar sekolah-sekolah yang dilantik di bawah Seksyen 57 dalam kurungan 2 Ordinans. Baiklah, peraturan 3 yang terkandung dalam Ordinans tersebut adalah pelantikan guru besar. Apabila melantik seorang untuk menjadi guru besar sebuah sekolah, pihak berkuasa pelantik hendaklah dengan beberapa segera boleh dengan memberitahu pendaftar tentang pelantikan itu. Dalam peraturan ini, daftar artinya adalah daftar yang disimpan di bawah Seksyen 59 Ordinans. Pendaftar hendaklah mencetakkan nama guru yang dilantik menjadi guru besar di mana-mana sekolah dalam daftar sebagai nama guru besar sekolah itu. Apabila guru besar sebuah sekolah bersara ataupun berhenti bertindak sebagai guru besar, badan berkuasa pelantik hendaklah dengan seberapa segera yang boleh melaporkan hal itu secara bertulis kepada pendaftar yang hendaklah dengan membuat apa-apa catatan dalam daftar itu sebagaimana yang perlu. Dalam peraturan ini, daftar artinya adalah daftar yang disimpan di dalam Seksyen 59 Ordinans. Kita lihat pada peraturan 4 iaitu tanggungjawab guru besar atas disiplin. Guru besar sesebuah sekolah adalah bertanggungjawab di atas disiplin sekolah dan juga hendaklah mempunyai kuasa ke atas guru-guru dan juga murid-murid sekolah itu. Manakala pada peraturan 5 telah menyatakan kuasa guru besar yang bermaksud guru besar ni hendaklah menjaga disiplin di kalangan murid-murid dan juga guru besar mempunyai kuasa untuk menjalankan hukuman-hukuman sekolah dengan syarat. Yang pertama, hukuman dera kepada murid-murid perempuan adalah dilarang. Dan seterusnya, hukuman dera kepada murid lelaki adalah dihadkan kepada merotan dengan rotan yang ringan di telapak tangan ataupun di punggung yang berlapik dengan pakaian, dan hendaklah dijalankan hanya oleh guru besar ataupun dengan kuasa nyata yang diberi olehnya dalam hal-hal tertentu. Peraturan 6 menjelaskan perwakilan kuasa oleh guru besar. Guru besar sesebuah sekolah boleh dari semasa ke semasa tertakluk kepada apa-apa syarat dan hal yang difikirkan yang patut
dengan mewakilkan kuasa disiplin sekolah dan kuasa untuk menjalankan hukuman kepada guru-guru lain di sekolah itu ataupun kepada murid-murid yang ditetapkan olehnya, dengan maksud iaitu akan tetapi kecuali kuasa yang disebut di atas, tidak seorang pun guru atau murid boleh menjalankan kuasa itu melainkan dengan arahan tertentu daripada guru besar, dengan syarat bahawa kuasa menjalankan hukuman diri tidak boleh diwakilkan kepada mana-mana orang selain daripada guru yang berdaftar. Adalah peraturan 7 yang terkandung dalam ordinan, iaitu murid-murid tidak boleh mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti pilihan raya ataupun politik. Tidak seorang pun murid yang berumur kurang daripada 21 tahun yang belajar di mana-mana sekolah boleh untuk merayu undi bagi mana-mana parti ataupun pertubuhan politik atau mana-mana calon dalam sesuatu pilihan raya. Murid juga dilarang untuk menyokong atau menentang mana-mana parti ataupun pertubuhan politik atau pencalonan mana-mana individu dengan menentang seseorang ataupun beberapa orang lain dalam sesuatu pilihan raya, berucap ataupun mengganggu mana-mana perjumpaan awam yang sah. Selain itu, murid juga dilarang untuk menyebar atau menyebabkan disebarkan apa-apa penulisan politik, dokumen ataupun lain-lain propaganda bagi sesebuah pihak ataupun untuk menyokong sesuatu parti ataupun pertubuhan politik atau yang ada hubungan dengan mana-mana calon yang sedang bertanding dalam sesuatu pilihan raya. Murid juga dilarang untuk mengganggu perjalanan sesuatu perjumpaan awam yang sah dengan cara yang mungkin menghalang perjalanan urusan perjumpaan yang diadakan itu. Seterusnya, murid juga dilarang untuk mengambil bahagian dalam mana-mana perarakan ataupun perhimpunan yang dikelolakan atau diadakan dengan tujuan untuk menyokong atau menentang mana-mana parti ataupun pertubuhan politik ataupun apa-apa pendapat politik atau mana-mana calon dalam sesuatu pilihan raya. Seterusnya adalah peraturan 8 di mana kuasa guru besar untuk menggantung persekolahan ataupun membuang murid daripada sekolah. Pada bila-bila masa saja didapati dengan memuaskan hati guru besar sebuah sekolah, guru besar tersebut perlu atau dikenaki bagi masuk untuk menjaga disiplin ataupun ketenteraman di mana-mana sekolah yang seseorang murid patut digantung persekolahannya ataupun dibuang sekolah. Di sini kita lihat bahawa seseorang murid yang telah melanggar peruntukan peraturan 7, ia boleh dengan perintah untuk menggantung murid itu dari hadir ke sekolah selama sesuatu tempoh yang difikirkannya patut ataupun membuang murid itu daripada sekolah. Seterusnya peraturan 9 iaitu kuasa pendaftar mengarahkan pembuangan murid dari sekolah. Pada bila-bila masa sahaja jika didapati dengan memuaskan hati pendaftar sebagai perlu atau dikenaki bagi masa untuk menjaga disiplin ataupun ketenteraman di mana-mana sekolah, pendaftar diarahkan sedemikian oleh pendaftar besar ataupun pendaftar berpuas hati bahawa telah berlaku pelanggaran terhadap peraturan 7. Seterusnya, peraturan 10 iaitu rayuan untuk ke sekolah. Ibu bapa ataupun penjaga mana-mana murid yang digantung persekolahannya atau telah dibuang sekolah di bawah peraturan 8 iaitu boleh merayu kepada pendaftar yang boleh membuat satu perintah mengenai sebagaimana difikirkannya patut. Pertamanya, ibu bapa atau penjaga mana-mana murid yang dibuang sekolah mengikut mana-mana perintah yang telah dibuat di bawah peraturan 8B ataupun peraturan 9 boleh dalam tempoh 1 bulan dari tarikh murid itu dibuang sekolah ataupun dari tarikh perintah yang disebut dalam peraturan 9 disampaikan kepadanya mengikut mana-mana yang lebih lama merayu kepada menteri mengikut peruntukan Seksyen 90 dan juga 91 Ordinan. Seterusnya peraturan 11. Catatan dibuang sekolah dalam sijil berhenti sekolah. Sijil berhenti sekolah, tiap-tiap murid yang dibuang sekolah di bawah peruntukan peraturan 8 ataupun 9 hendaklah dicatatkan oleh guru besar dengan catatan yang menyatakan murid itu telah dibuang sekolah di bawah peruntukan peraturan-peraturan ini. Seterusnya peraturan 12 iaitu syarat untuk masuk balik ke sekolah. Seseorang murid yang telah dibuang sekolah dengan perintah yang dibuat di bawah peraturan 9 tidak boleh selepas itu melainkan
jika perintah itu telah terlebih dahulu dimasukkan oleh pihak berkuasa yang membuatnya, di mana iaitu murid-murid tidak dibolehkan untuk masuk dan dibenarkan masuk ke kawasan sekolah itu atau diterima masuk sebagai seorang murid di mana-mana sekolah lain tanpa kebenaran pendaftar. Seterusnya, peraturan 13. Kuasa untuk menutup sekolah dan lain-lain dalam hal keadaan tertentu. Jika pada pendapat pendaftar perlu ataupun dikenaki oleh kerana apa-apa hal tak tenteram ataupun ketiadaan disiplin di pihak murid ataupun pelajar sesebuah sekolah, sekolah itu patut ditutup buat sementara waktu, maka pendaftar boleh dengan perintah secara bertulis untuk menutup sekolah itu selama suatu tempoh tidak melebihi 1 bulan dari tarikh perintah tersebut, sebagaimana difikirkannya perlu. Yang keduanya, tiada seseorang pun boleh masuk atau cuba masuk atau tinggal di premis yang digunakan ataupun berkait dengan sebuah sekolah mana-mana suatu perintah yang telah dibuat di bawah perenggan 1 tersebut adalah berkuasa tanpa sebab yang munasabah. Yang ketiga, mana-mana pegawai polis boleh tanpa waran masuk dan menggeledah mana-mana sekolah ataupun mana-mana bangunan ataupun premis yang digunakan sebagai ataupun berkaitan dengan sekolah itu yang sesuatu perintah telah dibuat di bawah perenggan 1 peraturan ini dan boleh menghalau keluar sesiapa juga yang terjumpa di dalamnya. Dan untuk memasuki mana-mana bahagian premis itu, pegawai polis boleh menggunakan kekerasan yang perlu untuk memecah, membuka pintu ataupun tikap di luar ataupun di dalam jika setelah menunjukkan kuasa dan tujuan serta izin masuk yang telah dibuat dengan sempurna, ia tidak dapat dengan cara itu masuk premis itu. Bermaksud di sini, jika pihak polis telah telah menjelaskan tujuannya dan juga telah menjelaskan izin masuk yang dibuat dengan sempurna, maka ia boleh memecah masuk ke bangunan premis tersebut jika mereka dihalang. Seterusnya, apa-apa perintah yang dibuat di bawah perenggan 1 boleh pada bila-bila masa semasa masih berikut kuasa dibatalkan oleh menteri, tetapi tanpa menyentuh sahnya perintah yang lalu atau apa-apa jua yang dilakukan di bawahnya ataupun kuasa pendaftar untuk membuat perintah baru di bawah peraturan ini. Peraturan 14 iaitu penalti. Mana-mana murid yang tidak mematuhi mana-mana perintah yang dibuat di bawah peraturan 8 dan juga 9 atau yang melanggar peruntukan peraturan 12 dan sesiapa jua yang tidak boleh mematuhi peruntukan peraturan 11 ataupun 13 perenggan 2 boleh dikenakan denda tidak lebih daripada RM1,000 ataupun penjara tidak lebih daripada 6 bulan atau kedua-dua denda atau penjara itu. Sesiapa jua yang tidak boleh mematuhi peruntukan mana-mana peraturan lain boleh dikenakan denda tidak lebih daripada RM100 bagi kesalahan kali pertama dan RM200 bagi kesalahan kali kedua ataupun yang berikutnya. Yang terakhir adalah peraturan 15 yang terdapat pada ini, iaitu kuasa memberi pengecualian. Menteri boleh dengan perintah mengecualikan mana-mana sekolah ataupun golongan sekolah, semua ataupun mana-mana peruntukan ini sama ada dengan mutlak ataupun tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkannya patut dikenakan, dan juga boleh pada bila-bila masa menurut budi bicaranya untuk membatalkan mana-mana pengecualian itu ataupun memasukkan atau meminda atau menambah kepada syarat-syarat itu. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada rakan yang lain. Baiklah, saya Ayuni Najwa akan meneruskan pembentangan yang seterusnya bagi kaedah pengurusan disiplin sekolah yang betul berasaskan undang-undang dalam Pekeliling-Pekeliling Ikhtisas Pengurusan Disiplin. Pengertian Surat Pekeliling Ikhtisas. Surat Pekeliling Ikhtisas atau turut dikenali sebagai SPI merupakan satu warta kerajaan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia yang diedarkan dari semasa ke semasa, dan SPI juga merupakan satu arahan dan garis panduan dalam melaksanakan suatu tugasan dan juga perkhidmatan. SPI
merupakan satu punca kuasa yang perlu dipatuhi oleh semua penjawat awam. Tujuan surat Pekeliling Ihtisas diwartakan ialah supaya satu peringatan dan juga tindakan awal atau langkah keselamatan diwujudkan. Selain itu, Surat Pekeliling Ihtisas juga merupakan sebagai satu langkah kawalan dan pencegahan bagi tujuan penjimatan dan salah guna. Pekeliling Ihtisas juga merupakan satu arahan dan garis panduan dalam melaksanakan suatu tugasan dan perkhidmatan. Tujuan yang terakhir adalah Surat Pekeliling Ihtisas diwartakan sebagai satu peraturan dan perlindungan. Surat Pekeliling Ihtisas yang telah diwartakan mensasarkan kepada 5 golongan ini iaitu pelajar, guru, pentadbir seperti sekolah, pegawai pendidikan daerah PPD, Jabatan Pendidikan Negeri JPN, ibu bapa dan juga agensi luar seperti Non-Government Orientation NGO dan juga GO Government Orientation. Antara implikasi Surat Pekeliling Ihtisas yang pertama dapat membantu pengurusan menjadi lebih cekap dan juga berkesan. Dengan adanya Surat Pekeliling Ihtisas, ia dapat menyumbang ke arah pendidikan yang lebih berkualiti, bertaraf dunia dan dapat mudah untuk melaksanakan tugasan harian. Selain itu, ia juga dapat memudahkan para pentadbir membuat perancangan dan juga keputusan. Seperti yang kita sedia maklum, surat pekeliling sekolah yang diwartakan mendatangkan kebaikan dan kepentingan, antaranya ialah ia dapat menjadi sumber rujukan dan panduan utama kepada semua pihak, dapat membantu pengurusan disiplin berjalan lebih lancar dan juga berkesan. Selain itu, ia dapat membantu pihak sekolah dalam mengendalikan penguatkuasaan disiplin pelajar dan akhir sekali memudahkan dalam pembahagian kuasa dan juga tanggungjawab. Baiklah, sekarang ni saya akan menunjukkan contoh pekeliling ihtisas yang berkaitan dengan pengurusan disiplin sekolah. Kementerian Pendidikan memandang serius akan gejala sosial yang berlaku dalam kalangan pelajar. Oleh itu, pengurusan pelajar secara bersepadu ataupun kolektif hendaklah dilaksanakan di semua sekolah, khususnya yang melibatkan disiplin pelajar. Maka bagi menjayakan program dan aktiviti di sekolah, semua pihak yang terlibat hendaklah bersama-sama bertindak dengan hala tuju yang sama, iaitu semua pihak pentadbir seperti pengetua, guru penolong kanan 1, guru penolong kanan hal ehwal murid, penyelia petang, guru kaunseling, guru disiplin, guru tingkatan maupun guru agama sendiri, kita bersama-sama menjana tenaga untuk menangani masalah disiplin yang timbul di sekolah. Jadi, ini bermakna seseorang guru itu tidak bertindak bersendirian tetapi mereka bersama-sama secara kolektif yang akan mewujudkan budaya berpasukan di sekolah. Ini merupakan antara contoh surat pekeliling ihtisas yang saya petik dari laman rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertajuk Semua Guru Adalah Guru Disiplin, Surat Pekeliling Ihtisas bilangan 10 tahun 2001. Contoh yang kedua, strategi pemantapan pengurusan disiplin, Surat Pekeliling Ihtisas bilangan 8 tahun 2001, di mana setiap sekolah mesti mempunyai jawatan kuasa disiplin sekolah yang berfungsi bagi merancang dan mengurus hal-hal berkaitan dengan masalah disiplin di kalangan murid. Selain itu, semua guru perlu diberikan pendedahan tentang cara bagi mengenal pasti murid-murid yang bermasalah di dalam kelas masing-masing. Dan selain itu, guru kelas berperanan penting dalam membantu murid mereka yang bermasalah dengan merujuk atau membantu murid yang bermasalah itu untuk merujuk murid berkenaan kepada guru kaunseling
atau juga kaunselir. Okey, yang seterusnya, pengetua boleh secara pentadbiran mengurangkan bilangan waktu mengajar bagi ketua guru disiplin supaya mereka ini mempunyai masa yang cukup bagi menyediakan laporan atau profil lengkap mengenai segala salah laku murid serta langkah bagaimana untuk memulihkan murid berkenaan. Ini merupakan antara contoh keratan yang surat perkeliling ikhtisas yang saya petik dari laman portal rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertajuk Strategi Pemantapan Pengurusan Disiplin SPI bilangan 8 tahun 2001. Ini merupakan contoh yang ketiga surat perkeliling ikhtisas berkaitan dengan kuasa guru merotan murid bilangan 7 2003 hukuman mengikut jenis kesalahan, di mana jenis kesalahan yang berat, jenis hukuman yang akan dikenakan ialah rotan di punggung dengan dilapik pakaian dengan menggunakan rotan ringan maksimum 3 kali sebatan. Bagi jenis kesalahan sederhana, hukuman yang akan dikenakan ialah rotan di tapak tangan dengan menggunakan rotan yang ringan maksimum sebanyak 3 kali sebatan. Manakala untuk kesalahan jenis ringan, hukuman yang akan dikenakan adalah diberi amaran dan sesi kaunseling akan dijalankan. Ini merupakan contoh keratan surat perkeliling ikhtisas berkaitan dengan kuasa guru merotan murid pada bilangan 7 pada tahun 2003 yang saya petik dari laman portal rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya, kita akan fokus pula kepada undang-undang dalam Panduan Pengurusan Disiplin Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, JPN Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD Pejabat Pendidikan Daerah. Definisi pengurusan disiplin. Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan disiplin? Baiklah, menurut Muhammad Ismail Othman, pengurusan disiplin merupakan peraturan yang dikenakan ke atas murid-murid dengan tujuan untuk mengawal tingkah laku mereka melalui hukuman ataupun ganjaran. Berdasarkan laporan Jawatan Kuasa Kabinet pada tahun 1979, pengurusan disiplin ini boleh juga didefinisikan sebagai kesanggupan seseorang individu untuk menghormati dan mematuhi undang-undang sama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaan sendiri. Selain itu, kesanggupan seseorang untuk mengamalkan tingkah laku yang baik dan tidak mengganggu kepentingan orang lain juga dapat ditarifkan sebagai pengurusan disiplin. Panduan dan tujuan pengurusan disiplin pelajar. Antara tujuan pengurusan disiplin pelajar ini dijalankan adalah untuk menanam kesedaran tentang betul dan salah ke dalam diri murid. Selain itu, menghalang dan mengelakkan murid daripada berkelakuan tidak dikehendaki. Seterusnya, panduan pengurusan disiplin pelajar. Antara panduan yang dirujuk dalam pengurusan disiplin pelajar antaranya ialah buku-buku panduan disiplin dan surat-surat perkeliling ikhtisas. Baiklah, ini merupakan contoh panduan pengurusan surat perkeliling ikhtisas bilangan 7 tahun 2011 mengenai pelaksanaan Standard Operating Procedure SOP, laporan isu disiplin murid. Tujuan pelaksanaan SOP ini dijalankan untuk menjadi panduan kepada Jabatan Pelajaran Negeri JPN, Pejabat Pelajaran Daerah PPD dan sekolah dalam mematuhi tahap kesegeraan penyampaian maklumat dan laporan berkaitan dengan isu pendidikan, khususnya berkaitan disiplin murid kepada Kementerian Pelajaran Malaysia KPM. Baiklah, saya akan meneruskan perbincangan ini mengenai undang-undang dan juga peraturan sekolah. Menurut Muhammad Ismail Othman pada tahun 2008, literasi undang-undang boleh didefinisikan sebagai tahap pemahaman seseorang berkaitan dengan undang-undang dan juga perundangan dalam pendidikan.
Secara amnya, undang-undang merupakan suatu kumpulan peraturan-peraturan yang sedia wujud dalam masyarakat serta yang diwujudkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mentadbir corak tingkah laku dan juga sebagai panduan bagaimana individu ataupun sekumpulan harus berperanan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil. Perundangan boleh didefinisikan sebagai alat untuk mempertahankan hak setiap individu dalam suatu kelompok masyarakat. Perundangan juga boleh ditakrifkan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang, iaitu sesuatu undang-undang itu ditadbir yang lazimnya mengikut adat sendiri sesebuah negara. Perundangan adalah lebih besar ruang lingkupnya dan menjadi undang-undang yang perlu dipatuhi dalam sesebuah negara. Seterusnya, peraturan ialah undang-undang yang telah ditetapkan untuk menentukan ketenteraman, keharmonian dan kelicinan perjalanan aktiviti-aktiviti dalam masyarakat ataupun sekolah. Peraturan sekolah merupakan satu persetujuan yang dipersetujui bersama oleh warga sekolah dalam mengawal disiplin dan juga tingkah laku manusia yang berada di dalamnya. Selanjutnya, menurut Kamus Dewan pada tahun 2005, disiplin boleh didefinisikan sebagai peraturan yang telah ditetapkan terhadap manusia agar berkelakuan baik dan juga latihan pemikiran serta kelakuan supaya dapat mengawal diri sendiri dan patuh pada tata tertib. Selain itu, menurut Abdullah Sani Yahya pada tahun 2005, disiplin di sekolah dapat diterangkan sebagai peraturan-peraturan yang telah dikenakan ke atas pelajar-pelajar sebagai tujuan untuk mengawal tingkah laku melalui hukuman ataupun ganjaran yang setimpal. Menurut Walker pada tahun 2014, disiplin turut dinyatakan sebagai kesanggupan pelajar dalam mematuhi peraturan yang menjadi model tingkah laku pimpinan sekolah. Manakala bagi perspektif Islam, tingkah laku, perangai atau tabiat dirangkumi secara bersama yang membawa maksud kepada disiplin seseorang. Berikutnya, kita akan melihat berkaitan dengan tujuan penubuhan undang-undang dan juga peraturan sekolah. Tujuan penubuhan undang-undang dan juga peraturan sekolah adalah untuk menentukan tahap pendidikan berkualiti bertaraf dunia dan juga seterusnya dapat memenuhi keperluan serta cabaran pendidikan pada alaf yang baru. Undang-undang dan peraturan merupakan perkara yang sangat penting bagi melahirkan individu yang berdisiplin. Untuk melahirkan pelajar yang berpendidikan dan juga berilmu pengetahuan, aspek disiplin haruslah dititik beratkan. Justru itu, penubuhan undang-undang dan juga peraturan sekolah dapat membantu mewujudkan pelajar yang berdisiplin dan juga berilmu dan seterusnya dapat menentukan tahap pendidikan yang berkualiti. Berikutnya, tujuan penubuhan undang-undang dan juga peraturan sekolah adalah untuk membentuk peribadi dan juga tingkah laku pelajar bersesuaian dengan prinsip rukun negara dan juga falsafah pendidikan kebangsaan. Ia juga merupakan satu proses penyediaan para pelajar dalam hubungan mereka dengan masyarakat dan juga negara. Selain itu, ia juga bertujuan untuk melahirkan rakyat yang taat setia kepada raja dan negara dan juga bertujuan untuk memupuk semangat cintakan tanah air. Peraturan yang ada berperanan penting dalam membentuk dan juga memenuhi prinsip rukun negara. Selain itu, dari segi pembentukan peribadi dan juga tingkah laku pelajar, peraturan sekolah telah dirangka meliputi etika pemakaian, pakaian seragam sekolah, rambut pelajar dan juga sebagainya. Yang terakhir, undang-undang dan juga peraturan diperkenakan bertujuan untuk mengawal tingkah laku dan juga melicinkan perjalanan hidup warga sekolah supaya proses pembentukan jati diri dan juga pendidikan berjalan dengan lancar. Apabila terdapat gangguan yang tidak diingini berlaku, ianya akan menyebabkan sistem pendidikan yang telah dirancang tidak dapat dijalankan dengan teratur dan secara tidak langsung ianya juga membantutkan usaha pembentukan nilai-nilai murni. Usaha pembentukan nilai murni ini adalah penting bagi para pelajar untuk menghadapi situasi yang sebenar dalam kehidupan yang sebenar. Terdapat beberapa kepentingan undang-undang yang perlu kita ketahui, antaranya ialah yang pertama, keperluan menjaga hak setiap individu. Yang kedua, peraturan dan undang-undang juga dapat meningkatkan imej sekolah dan mutu pendidikan negara. Undang-undang dan peraturan sekolah juga penting bagi membentuk generasi yang berakhlak. Antara sebab perlunya undang-undang dan peraturan sekolah dipatuhi oleh pelajar adalah bertujuan untuk membentuk generasi yang berakhlak dan mengelakkan diri daripada terjebak dalam gejala sosial. Jika tidak ada peraturan dan juga undang-undang, tentulah pelajar-pelajar akan melibatkan diri mereka dalam gejala sosial seperti merokok, mengambil dadah, mencuri dan sebagainya. Ini akan melahirkan pelajar yang tidak berakhlak.
Di sini jelaslah bahawa peraturan dan juga undang-undang sekolah haruslah dipatuhi supaya dapat mengelakkan pelajar daripada terjebak dalam gejala sosial pada peringkat awal lagi. Selain itu, peraturan dan undang-undang juga penting bagi melahirkan pelajar yang berdisiplin. Pelbagai peraturan seperti menempati masa, menyiapkan kerja rumah dan lain-lain perlu diamalkan oleh para pelajar dalam kehidupan seharian. Dengan ini, pelajar dapat belajar bersungguh-sungguh dan juga dapat menumpukan perhatian dalam pelajaran dan seterusnya mengelakkan diri mereka daripada terlibat dengan gejala yang negatif. Menurut James Ang Jit Eng, pada tahun 2011, dalam konteks di Malaysia, undang-undang dan juga peraturan disiplin yang telah dipraktikkan di sekolah-sekolah Malaysia adalah berdasarkan 3 rujukan utama, iaitu yang pertama, Peraturan-Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1959, iaitu berkaitan dengan peraturan yang dibuat berdasarkan kuasa-kuasa yang telah diberikan oleh Seksyen 116 Ordinan Pelajaran 1957. Peraturan-Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1999 yang mana selepas ini disebut sebagai Peraturan 1999 merupakan peraturan induk pengurusan disiplin di semua sekolah-sekolah seluruh Malaysia melainkan sekolah yang telah dikecualikan daripada pendaftaran di bawah Seksyen 114-2 Ordinan Pelajaran 1957 dan juga sekolah Gaya Pos mengikut Peraturan 1. Menurut James Ang Jit Eng, pada tahun 2011, antara perkara utama yang telah diperuntukkan dalam Peraturan 1959 ialah seperti yang berikut. Yang pertama, guru besar adalah sebagai orang yang bertanggungjawab ke atas disiplin sekolah mengikut Peraturan 4. Yang kedua, perwakilan kuasa oleh guru besar kepada guru lain dalam tindakan disiplin mengikut Peraturan 6. Dan yang seterusnya, tata cara hukuman rotan mengikut Peraturan 5 dan terakhir sekali, kuasa guru besar dalam menggantung persekolahan atau juga membuang sekolah terhadap murid atas kesalahan disiplin mengikut Peraturan 8, 11 dan juga 12. Rujukan yang seterusnya ialah buku-buku panduan pengurusan disiplin yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sementara itu, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah berusaha menerbitkan buku-buku panduan bagi memberi garis panduan dalam menguruskan disiplin di sekolah sebagai menghuraikan Peraturan 1959 dalam bentuk operasi. Buku-buku ini telah diterbitkan dan diedarkan ke sekolah-sekolah untuk panduan pentadbir sekolah, guru-guru, murid-murid, malah ada juga yang telah dikhususkan untuk ibu bapa. Buku yang telah diterbitkan untuk tujuan ini ialah seperti yang berikut. Yang pertama, buku panduan am disiplin sekolah-sekolah 1981. Yang kedua, panduan bagi ibu bapa mengenai disiplin murid-murid sekolah 1982. Yang ketiga, panduan tata cara disiplin sekolah untuk guru besar dan juga guru 1983. Yang keempat, panduan disiplin untuk pelajar-pelajar 1988. Panduan bagi mengatasi masalah ponting 1994 dan yang terakhir, panduan pengurusan menangani buli di sekolah 2005. Selain Peraturan 1999 dan juga buku-buku panduan, Kementerian Pendidikan Malaysia juga mengeluarkan pekeliling-pekeliling dari masa ke semasa bagi memberi panduan kepada pentadbir sekolah bagi menangani masalah yang berkaitan dengan disiplin di sekolah. Seterusnya, perbincangan ini akan diteruskan mengenai peraturan dalam pendidikan. Selain pelaksanaan disiplin, pihak kementerian juga telah membuat peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh setiap sekolah. Setiap sekolah hendaklah mempunyai peraturan sekolah masing-masing secara bertulis dan juga mengandungi maksud yang jelas dan setiap pelajar mestilah mengetahuinya. Peraturan sekolah ini hendaklah dipamerkan di tiap-tiap kelas, bilik guru dan juga papan kenyataan sekolah. Pengetua atau guru besar perlu pandai menarik perhatian pelajar akan peraturan-peraturan sekolah yang telah digubal. Bagi sekolah yang tidak mempunyai peraturan yang bertulis ataupun bagi sekolah yang mempunyai peraturan bertulis tetapi tidak lengkap dan juga teratur, misalnya tidak mempunyai tajuk untuk tiap-tiap perkara, guru besar dan juga pengetua hendaklah mengambil langkah untuk meneliti semula dan memperbaharui peraturan sekolah mereka. Peraturan ini terdiri daripada etika pakaian seragam, rambut pelajar termasuklah pelajar lelaki dan juga pelajar perempuan, kasut, tudung dan sebagainya. Terdapat juga peraturan-peraturan lain yang telah ditetapkan di setiap sekolah iaitu berkaitan dengan waktu pengajaran dan pembelajaran, perhimpunan, penggunaan kawasan atau bangunan dan juga harta benda sekolah. Pemakaian pakaian seragam sekolah ini telah ditetapkan oleh pihak kementerian dan juga seseorang murid tidak boleh memakai pakaian yang menyalahi peraturan pemakaian seragam sekolah.
Perkara ini telah terkandung dalam Surat Pekeliling Iktisas Bilangan 6 1993 berhubung dengan pakaian seragam sekolah. Surat Pekeliling Iktisas yang dikeluarkan berhubung dengan pemakaian seragam termasuklah dalam Surat Pekeliling Iktisas 3 1983, pindahan dalam Surat Pekeliling Iktisas Bilangan 8 1985 dan juga Surat Pekeliling Iktisas Bilangan 3 1992 bagi pemakaian telekung dan juga tudung untuk pelajar Islam. Peraturan ini dibuat untuk memupuk para pelajar agar berakhlak mulia, berbudi pekerti dan juga berhemah tinggi. Bukan itu sahaja, peraturan ini diwujudkan bertujuan untuk melatih para pelajar untuk mematuhi undang-undang, peraturan-peraturan dan juga kawalan-kawalan serta arahan secara bertanggungjawab. Berikut merupakan Surat Pekeliling Iktisas berkaitan dengan pakaian seragam sekolah. Rajah menunjukkan contoh etika pakaian seragam sekolah bagi pelajar sekolah menengah dan juga pelajar sekolah rendah. Berikut merupakan Surat Pekeliling Iktisas Bilangan 2 1976 iaitu berkaitan dengan potongan rambut murid-murid. Rajah menunjukkan contoh potongan rambut pelajar lelaki dan juga pelajar perempuan. Selain itu, kurikulum di sekolah-sekolah juga mempunyai sistem peraturan yang tersendiri yang perlu dipatuhi oleh sesebuah institusi pendidikan. Dari segi peraturan dalam kurikulum, pihak kementerian telah menggariskan beberapa peraturan yang perlu dipatuhi iaitu seperti yang terdapat dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997 yang berkuat kuasa pada 1 Januari 1998. Dalam peraturan ini telah dinyatakan bahawa ia dijalankan berdasarkan kuasa yang terdapat dalam Seksyen 18 dan juga 130 Akta Pendidikan 1996. Antara kandungan peraturan ini ialah yang pertama kurikulum kebangsaan. Kurikulum kebangsaan ialah satu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan ko-kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Seterusnya ialah bahan kurikulum dan juga ko-kurikulum. Menteri boleh menentukan bahan yang sesuai bagi pengajaran dan juga pembelajaran kurikulum dan kegiatan ko-kurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. Dan yang terakhir ialah perubahan jadual, sukatan pelajaran dan juga jadual waktu. Selain daripada kurikulum yang diwajibkan, kegiatan ko-kurikulum juga ditekankan iaitu penyertaan pelajar dalam sukan dan permainan, kelab dan persatuan, badan beruniform dan juga kegiatan lain sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Semua pelajar sekolah diwajibkan mengambil bahagian dalam kegiatan ko-kurikulum. Ketidakhadiran pelajar dalam kegiatan ko-kurikulum dianggap sebagai ponteng sekolah. Semua pelajar diwajibkan mengambil bahagian dalam gerak kerja pasukan pakaian seragam, persatuan atau kelab dan juga sukan dan permainan. Peraturan Ordinan Pelajaran 1992 dan juga Peraturan Kursus Pengajian Ordinan Pelajaran 1996 telah memperuntukkan jadual waktu untuk melaksanakan aktiviti ko-kurikulum yang diberi nama aktiviti kumpulan. Peraturan ini jelas menggambarkan kesungguhan Kementerian Pelajaran tentang pentingnya ko-kurikulum sehingga ia dijadikan satu peraturan yang ketat. Ini, aktiviti ko-kurikulum diberi nafas baru dan dititik beratkan memandangkan pelaksanaan aktiviti ko-kurikulum yang berkesan akan menghasilkan sumbangan yang positif kepada perkembangan jasmani, rohani, mental, sosial dan juga emosi pelajar ke arah pencapaian matlamat pendidikan negara. Bukan itu sahaja, pelaksanaan ko-kurikulum dapat membantu mencegah masalah disiplin pelajar kerana pelajar akan meluangkan waktu terluang mereka dengan melibatkan diri dalam aktiviti ko-kurikulum. Secara kesimpulannya, bidang pendidikan merupakan antara bidang yang penting dalam sesebuah negara. Pembangunan pendidikan tidak dapat lari daripada pembangunan murid itu sendiri kerana murid atau pelajar merupakan subjek kepada pendidikan itu. Dalam hal ini, murid perlu dikawal selia bagi memastikan sasiah diri mereka tetap dijaga apabila mereka meningkat dewasa. Atas dasar ini, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan garis panduan dalam pelbagai bentuk untuk menangani masalah disiplin murid. Oleh kerana itu, hal ehwal disiplin mestilah diambil berat oleh pihak sekolah. Guru sebagai pendidik bertanggungjawab bagi memastikan murid benar-benar mematuhi disiplin. Berdasarkan hakikat ini, guru perlu memahami peraturan dan juga prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia supaya pelaksanaan disiplin murid dapat mencapai matlamatnya. Berikut merupakan rujukan yang telah digunakan oleh kumpulan kami. Sekian, terima kasih.